Tolong, kalau boleh, biarlah anak saya pergi dulu sebelum saya. Ayat itu tidak keluar dengan mudah. Ia tidak dramatik. Tidak ditulis untuk kamera. Ia jatuh perlahan dari seorang bapa yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar boleh dijelaskan dengan kata. Orang itu ialah Nakyu. Dan anak yang dimaksudkan bukan sekadar anak biasa. Namanya Wan Alexander Putra. Seorang anak lelaki yang hidup dalam dunianya sendiri. Autisme. Satu perkataan yang orang selalu sebut. Tapi jarang benar-benar faham. Malam itu tidak ada sorakan. Tidak ada lampu pentas. Hanya suara Nakyu yang pecah di tengah hayatnya sendiri. Dia tidak menangis dengan kuat. Tidak. Air mata itu turun senyap. Seperti sudah terlalu biasa. Seperti sudah lama tidak ada siapa yang benar-benar bertanya. Paciu, Shirated. Apa akan jadi kalau saya tiada nanti? Soalan saya itu bukan untuk penonton. Bukan untuk wartawan. Ia berarti soalan yang dia tanya kepada dirinya sendiri berulang kali setiap malam ketika semua orang sudah tidur. Kerana menjaga Alexander bukan sekadar menjaga seorang anak. Itu adalah satu dunia yang tidak pernah berhenti. Tidak ada cuti. Tidak ada butang pos. Kadang-kadang Alexander boleh ketawa tanpa sebab. Kadang-kadang dia menjerit tanpa amaran. Kadang-kadang dia menolak, melawan, walaupun Nakyu sudah cuba memeluknya dengan seluruh tenaga yang dia ada. Dan dalam detik-detik itu, orang luar hanya nampak anak yang nakal, anak yang susah dikawal, terlalu manja. Tapi mereka tidak nampak berapa kali seorang bapa duduk diam di sudut bilik, menahan suara supaya tidak menangis di depan anaknya sendiri. Cindin Tuan. Yang terakhir, Nakyu pernah cuba menjadi kuat. Selalu. Dia belajar. Dia membaca. Dia bertanya doktor. Dia ikut terapi. Dia ubah rutin hidupnya. Dia kurangkan masa untuk diri sendiri. Dia cuba faham bahasa tubuh Alexander. Yang kadang-kadang tidak pernah konsisten. Hari ini, Alexander boleh tenang. Esok, semuanya berubah. Tanpa sebab yang jelas. Tanpa amaran. Dan setiap kali itu berlaku, Nakyu akan tarik nafas panjang. Bukan kerana dia tidak penat, tapi kerana dia tahu anaknya tidak salah. Dunia mereka memang tidak sama. Ada hari, Alexander tidak mahu disentuh, tidak mahu bercakap, tidak mahu melihat mata sesiapa. Dan Nakyu hanya duduk di sebelah. Diameter. Tidak paksa, tidak marah, hanya tunggu. Kadang-kadang berjam-jam, hanya untuk satu reaksi kecil. Satu sentuhan, satu pandangan, satu detik, di mana Alexander seperti kembali walaupun hanya sekejap. Dan bila detik itu datang, ia cukup untuk membuat seorang bapa bertahan lagi untuk esok. Tuan, si dan phone. Tapi sampai bila? Soalan itu kembali, selalu kembali. Lebih kuat pada waktu malam, lebih jelas bila rumah sunyi. Lebih berat bila memikirkan satu perkara yang dia cuba elakkan, kematian. Bukan kematian dirinya, tapi kehidupan anaknya selepas itu. Siapa yang akan faham Alexander? Siapa yang akan sabar? Siapa yang akan tahu bahawa jeritan itu bukan marah? Bahawa diam itu bukan benci? Bahawa dunia yang dia lihat bukan dunia yang sama dengan kita? CB Tuan Vin. Tuan Burns. Nakyu tahu, tidak semua orang akan mampu. Tidak semua orang akan bertahan. Dan disitulah ayat itu lahir. Ayat yang membuat ramai terdiam. Ayat yang mungkin disalah faham. Ayat yang sebenarnya lahir dari cinta yang terlalu dalam. Tolong, biarlah dia pergi dulu. Bukan kerana dia tidak sayang. Bukan kerana dia mahu lari. Tapi kerana dia tidak sanggup. Bayangkan anaknya hidup tanpa seseorang yang benar-benar memahami dia. Dia tidak minta simpati. Tidak. Dia hanya mahu orang berhenti menghakimi. Berhenti melihat anak-anak seperti Alexander sebagai bermasalah. Berhenti menyalahkan ibu bapa tanpa tahu apa yang mereka lalui setiap hari. Kerana di balik senyuman yang jarang difahami itu, ada perjuangan yang tidak pernah berhenti. Ada keletihan yang tidak pernah diakui. Ada cinta yang tidak pernah minta balasan. DT Torn. Save. Dan malam itu,
Bila semua orang sudah diam, bila kata-kata sudah habis, Nakyu hanya tunduk. Tangannya menggenggam sesuatu yang tidak kelihatan. Mungkin harapan, mungkin ketakutan, mungkin kedua-duanya sekali. Dan di satu sudut rumah, Alexander duduk sendiri. Diameter. Matanya tidak melihat sesiapa. Tapi entah kenapa, seperti sedang mendengar sesuatu yang orang lain tidak akan pernah faham. Nakyu bukan sekadar satu nama di pentas. Dia pernah berdiri di bawah cahaya terang, suara disambut tepukan, wajah dikenali ramai. Seorang penyanyi yang pernah memberi warna pada industri. Seorang lelaki yang di luar kelihatan. Cukup lengkap, kerjaya, nama, kehidupan yang dari jauh nampak stabil. Di rumah pula, dia bukan artis. Dia seorang ayah, seorang suami, seorang lelaki yang pulang dengan langkah perlahan, menukar peranan tanpa sempat berehat. Rumah itu tidak sunyi. Anak-anak, suara, pergerakan, sebuah keluarga yang penuh. Dan di tengah semua itu, ada satu ruang yang berbeza. Senyapnya lain. Tenangnya bukan seperti yang lain. Anak keempatnya, Wan Alexander Putra. Nama yang tidak sering disebut dengan kuat. Bukan kerana mahu disembunyikan, tapi kerana setiap kali disebut, ada sesuatu yang bergerak dalam dada seorang bapa, sesuatu yang sukar dijelaskan. Hans, Eurififin, Onaikete. Dia tak sama. Ayat itu pernah keluar, perlahan. Hampir berbisik, bukan keluhan, bukan juga penyesalan. Lebih kepada satu pengakuan yang berat. Mau. Alexander tidak membesar seperti anak-anak lain. Tidak mengejar, tidak bertanya banyak, tidak ketawa pada perkara yang sama. Kadang-kadang, dia seperti berada di dunia sendiri. Dunia yang tidak mempunyai pintu untuk dimasuki oleh orang lain. Sebagai seorang ayah, Nakyu cuba mengetuk. Cuba masuk. Cuba memahami. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Ada masa, dia memanggil nama Alexander. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tiada jawapan. Bukan kerana tidak dengar, tapi kerana mungkin. Dunia itu terlalu jauh. Dan dalam diam itu, Nakyu belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di mana-mana pentas. Bahawa tidak semua hubungan dibina dengan kata. Tidak semua kasih sayang dibalas dengan pelukan. Dan tidak semua anak akan berjalan di jalan yang sama seperti yang kita bayangkan. CV. Tak sama dengan yang lain. Kali ini, dia tidak habiskan ayat. Tidak perlu, kerana dalam ruang sunyi itu, jawapannya sudah lama wujud. Dan dia masih di situ, masih cuba memahami, masih menunggu, masih berharap, walaupun tidak tahu apa bentuk harapan itu sebenarnya. Bukan satu hari, bukan satu saat tiba-tiba semuanya jelas. Ia datang perlahan, hampir tidak disedari pada awalnya. Di Sentinondin, di The Teen Feet. Mula-mula, hanya perkara kecil. Alexander tidak berpaling bila dipanggil, tidak menatap mata, tidak menunjukkan reaksi seperti bayi lain. Tiada senyuman spontan, tiada tangan kecil yang cuba mencapai wajah ayahnya. Sanentiu, Sansi. Maybe dia lambat sikit, itu yang Nakyu cuba yakinkan dirinya. Semua orang pun kata begitu. Setiap anak berbeza. Jangan bandingkan. Tunggu saja. Dia tunggu. Hari jadi bulan. Bulan jadi tahun. Tapi ada sesuatu yang tidak berubah. Malah semakin jelas. Alexander mula membesar. Tapi tidak ikut. Perkembangan yang orang lain raikan. Perkataan pertama, langkah pertama, respon kecil, semuanya seperti tertinggal jauh di belakang. Dan yang lebih berat, bukan apa yang tidak berlaku, tapi apa yang berlaku berulang kali, tanpa jawapan. Dianinfo Fantiu. Dia boleh duduk diam terlalu lama, atau tiba-tiba bangun, menjerit, tanpa sebab yang difahami. Dia boleh fokus pada satu benda kecil, berjam-jam, tapi tidak memberi respon. Walau dipanggil berkali-kali. Dan setiap kali itu terjadi, Nakyu akan memanggil lagi. Lebih kuat, lebih dekat, lebih berharap. Monowens, says Tidins, Alexander. Tiada jawapan. Saat itulah, sesuatu mula retak di dalam dirinya. Bukan kerana marah, bukan kerana kecewa, tapi kerana
Satu kesedaran yang perlahan-lahan muncul dan tidak boleh lagi dinafikan. Sinensifuskan fauditio. Ini bukan sekadar lambat. Ini bukan sekadar berbeza. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak boleh diperbaiki hanya dengan masa. Diagnosis itu tidak datang dengan dramatik. Tiada musik latar. Tiada air mata yang meledak. Hanya satu bilik, satu perbualan. Satu istilah yang kedengaran. Terlalu klinikal, terlalu dingin untuk sesuatu yang akan mengubah segalanya. Autism Spectrum Disorder. Sanity Quan. Puding Twider Tayu, Nakyu tidak terus faham. Malah mungkin tidak mahu faham. Kerana menerima maksud sebenar. Bermakna menerima bahawa hidup anaknya tidak akan pernah sama seperti yang dia bayangkan. Dia duduk di situ, mendengar, mengangguk. Tapi dalam kepalanya, semuanya kosong. Seperti suara itu datang dari jauh. Seperti bukan tentang anaknya. Sampai satu ayat yang akhirnya masuk. Perlahan, tajam. Tidak boleh dielakkan. Ini bukan fasa. Ini adalah keadaan seumur hidup. Dan disitulah realiti benar-benar bermula. Bukan pada hari diagnosis. Tapi pada hari-hari selepas itu. Hari di mana dia mula melihat semula setiap detik kecil. Dan menyedari. Semuanya sudah ada sejak awal. Cuma dia belum bersedia untuk melihatnya. Dan sejak itu, setiap kali Alexander tidak berpaling bila dipanggil, setiap kali dia menjerit tanpa sebab yang difahami, setiap kali dia tenggelam dalam dunianya sendiri, Nakyu tidak lagi tertanya-tanya kenapa. Dia sudah tahu. Dan pengetahuan itu tidak membawa ketenangan. Hanya membawa satu perkara yang lebih berat, upenenedruans yang datang perlahan. Dan menyakitkan tanpa pernah benar-benar selesai kehidupan sebenar. Kehidupan sebenar. Dan di antara semua keletihan itu, datang satu fikiran yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak muncul dengan bunyi, tidak juga dengan amaran. Ia datang, senyap, tapi berat. Kalau satu hari nanti, aku tiada. Nakyu tidak pernah cakap kuat-kuat pada awalnya. Seperti takut. Kalau dilafazkan, ia akan jadi nyata. Tapi fikiran itu tetap ada, datang semula, berulang, lebih kerap pada waktu malam, lebih jelas bila dia melihat Alexander dalam diamnya sendiri. Dia mula membayangkan, bukan tentang dirinya, tapi tentang hari selepas dirinya tiada. Siapa yang akan bangun tengah malam? Bila Alexander tidak tidur, siapa yang akan faham bahawa jeritan itu bukan marah? Bahawa sentuhan yang ditolak bukan kerana benci, bahawa diam itu bukan kosong. Siapa yang akan sabar bila dunia Alexander tiba-tiba menjadi terlalu kuat untuknya? Siapa yang tidak akan menghukum bila dia tidak berkelakuan seperti biasa? Soalan-soalan itu tidak pernah ada jawapan. Dan itulah yang paling menakutkan. Nakyu tahu kasih sayang sahaja tidak cukup, bukan semua orang mampu bertahan. Bukan semua orang akan cuba memahami. Dan yang paling perit, bukan semua orang akan melihat Alexander sebagai seorang manusia yang lengkap, walaupun caranya berbeza. Dia cuba merancang, cuba fikirkan masa depan, cuba bayangkan sistem sokongan. Tapi setiap kali itu, dia akan saya kembali ke titik yang sama. Satu kekosongan yang tidak boleh diisi dengan logik. Kerana akhirnya tiada siapa yang benar-benar kenal Alexander seperti dirinya. Tiada siapa yang tahu bahasa kecil itu. Tiada siapa yang faham isyarat-isyarat halus yang tidak pernah diajar. Dan dalam kesedaran itu, sesuatu dalam dirinya mula berubah. Perlahan, tanpa disedari. Ketakutan itu bertukar bentuk. Bukan lagi takut untuk pergi, tapi takut untuk meninggalkan seorang anak. Di dunia yang mungkin tidak akan pernah benar-benar menerima dia. Meninggalkan seorang anak yang mungkin akan hidup tanpa seseorang yang boleh membaca diamnya. Dan disitulah ayat itu kembali. Lebih jelas, lebih jujur, lebih menyakitkan. Tolong, kalau boleh, nafasnya terhenti seketika.
biarlah anak saya pergi dulu sebelum saya persitian. Try tahu, bukan doa, bukan juga harapan dalam arti biasa. Ia adalah jeritan paling sunyi dari seorang ayah yang terlalu sayang hingga tidak sanggup melihat anaknya hidup sendirian dalam dunia yang mungkin tidak pernah benar-benar belajar untuk memahami dia. Saya harap anak saya akan pergi dulu sebelum saya. Ayat itu, bila didengar sekali, terasa seperti sesuatu yang salah. Seperti seorang ayah menyerah. Seperti cinta sudah tidak cukup. Seutuh ramai yang mungkin terdiam. Ada yang keliru. Ada yang mungkin tidak setuju. Tapi ayat itu tidak lahir dari tempat yang dingin. Ia tidak datang dari keputusasaan yang kosong. Ia datang daripada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, lebih jujur. Hey to fatherku, nak kayu tidak pernah berhenti sayang. Tidak pernah. Kalau boleh, dia mahu Alexander hidup lama. Lebih lama daripada dirinya. Lebih lama daripada sesiapa. At the 13th. Tapi dalam dunia sebenar, cinta sahaja tidak menjamin keselamatan. Tidak difahami. Tidak dilindungi. Apa yang dia takutkan bukan kematian, tapi kehidupan tanpa perlindungan. Dirty Kituan. Dia bayangkan Alexander duduk di satu sudut seperti selalu. Mata memandang kosong. Orang lalu lalang. Tiada siapa berhenti. Tiada siapa faham. Dia bayangkan anaknya menjerit di tempat awam. Dan kali ini, tiada tangan yang datang memeluk. Tiada suara yang sabar memanggil namanya. Hanya pandangan pelik. Hanya jarang. Hanya penolakan. Sigiding, sistidi. Dan bayangan itu lebih menyakitkan daripada apa-apa. Lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Best in reason would to be for. Kerana bagi seorang anak seperti Alexander, dunia ini boleh jadi terlalu bising, terlalu kasar, terlalu tidak sabar. Dan tanpa seseorang yang benar-benar memahami, dunia itu boleh menjadi tempat yang sangat sunyi, walaupun penuh dengan manusia. Itulah yang Nakyo lihat. Itulah yang dia rasa. Bukan hari ini, tapi hari esok. Hari di mana dia mungkin sudah tiada. Jadi bila dia berkata, I harap anak saya akan pergi dulu, itu bukan bermakna dia mahu kehilangan. Bukan. Itu adalah ketakutan paling dalam bahawa anaknya akan terus hidup, tapi dalam kesunyian yang tidak berpenghujung. Dan sebagai seorang ayah, tidak apa yang menyakiti daripada membayangkan anak sendiri hidup tanpa difahami, tanpa dilindungi, tanpa sesiapa yang benar-benar tahu bagaimana untuk mencintainya dengan cara yang dia perlukan di luar rumah itu. Dunia berjalan seperti biasa, orang tergesa-gesa, suara bersilang, peraturan tidak tertulis, bagaimana seseorang sepatutnya berkelakuan masih kekal. Identitas, dan di dalam dunia itu, anak seperti Alexander seringkali tidak muat. Puan. Bila seorang kanak-kanak menjerit di tempat awam, reaksi pertama jarang sekali adalah memahami. Lebih cepat adalah menilai. Kenapa tak ajar betul-betul? Ibu bapa tak tegas. Anak makin besar, makin tak terkawal. Ayat-ayat itu tidak diucapkan kuat. Kadang-kadang hanya dalam pandangan, dalam senyuman sinis, dalam cara orang menjauh sedikit. Tanpa sadar, dan tanpa disedari, satu garis halus terbina antara normal dan lain. Masalahnya, garis itu terlalu mudah dilukis, terlalu cepat, tanpa melihat apa yang sebenarnya berlaku di dalam diri seorang anak. Autisme tidak selalu kelihatan. Ia tidak datang dengan label yang jelas di wajah. Tidak ada tanda yang orang boleh baca dalam satu pandangan. Yang orang nampak hanyalah reaksi. Jeritan, diam yang panjang, pergerakan berulang, ketidakpatuhan yang kelihatan sengaja. Tapi apa yang tidak nampak, lebih dibiar daripada itu. Lebih kompleks, lebih sunyi. Seorang anak mungkin menjerit, bukan kerana mahu perhatian, tapi kerana bunyi di sekelilingnya terlalu kuat. Cahaya terlalu terang, sentuhan terlalu banyak.
Ma, if we could it. Seorang anak mungkin tidak menjawab bukan kerana tidak hormat, tapi kerana dunia luar tidak sampai kepadanya dengan cara yang sama. Madis, Chan Tuan and Font. Dan di antara dua dunia itu, dunia yang kita faham dan dunia yang mereka alami, ada jurang yang tidak semua orang nampak. Sadenifium. Priti dan Ferend. Nakyu tidak meminta dunia berubah sepenuhnya, tidak juga meminta semua orang mengerti dengan sempurna. Dia sendiri tahu, itu bukan sesuatu yang mudah. Konterti. Tapi mungkin cukup sekadar berhenti sekejap, sebelum menilai, sebelum menggeleng kepala, sebelum membuat kesimpulan yang cepat. Dan sedit and setuan dan tua timatro. Kerana di balik satu tingkah laku, mungkin ada 1000 perkara yang tidak terlihat. Sitetium. Waitio. Dan di balik seorang anak yang berbeza, mungkin ada seorang ayah yang setiap hari sedang mencuba sehabis mungkin, tanpa pernah benar-benar tahu sama ada dunia di luar sana. Akan pernah cuba memahami, walaupun sedikit, jika itu anak Anda akan buat apa? Adakah cinta cukup? Cukup untuk berjaga setiap malam? Cukup untuk menahan pandangan orang? Cukup untuk memahami sesuatu yang tidak pernah benar-benar boleh dijelaskan? Atau mungkin ada satu titik di mana cinta masih ada, tapi ketakutan lebih kuat? Jika satu hari nanti Anda tahu, Anda tidak akan selamanya ada di sisi dia. May turent. Terbahan pond. Apa yang akan Anda pilih? Mada mas turun. Fine Anda melihat dia terus hidup, tapi mungkin sendirian dalam dunianya? Atau mendoakan sesuatu yang bahkan Anda sendiri tidak sanggup dengar bila dilafazkan? Dan kalau pilihan itu tidak pernah benar, tidak pernah salah, kenapa ia tetap terasa seperti sesuatu yang tidak sepatutnya difikirkan, tetapi tidak boleh dihentikan, dan akhirnya semuanya perlahan, senyap, Din. Canfro said. Tidak ada lagi penjelasan panjang. Tidak ada lagi usaha untuk meyakinkan sesiapa. Tidak ada lagi keperluan untuk mempertahankan apa yang dia rasa. Siderd, Retrode, Wentfuen. Hanya tinggal seorang ayah, duduk. Diameter. Di ruang yang sama, yang sudah terlalu biasa. Quatin of Eton. Featuring fee. Badan letih. Bukan letih sehari dua, tapi letih yang terkumpul bertahun-tahun. Letih yang tidak hilang walaupun tidur. Letih yang tidak boleh diobati dengan rehat. Denism Chipornd. Tangan yang pernah kuat, kini bergerak perlahan. Mata yang pernah terang di bawah lampu pentas, kini lebih banyak redup di dalam rumah sendiri. Titostitchens, Budi Wandwondo. Dia tidak bercakap. Tidak perlu. Kerana semua yang perlu dikatakan sudah lama selesai. Kadang-kadang dia hanya memandang Alexander dari jauh, tidak mendekat, tidak memanggil, hanya melihat. Juicy, seperti cuba menghafal. Setiap gerakan kecil, setiap kebiasaan, setiap cara anaknya wujud dalam dunia yang tidak semua orang faham. Ada sesuatu dalam pandangan itu. Bukan sedih sepenuhnya, bukan juga tenang sepenuhnya. Lebih kepada penerimaan yang masih sakit. Dan dalam diam itu, ada satu rasa yang tidak pernah berubah, tidak pernah kurang, tidak pernah goyah. Bonsi, cinta. Cinta yang tidak meminta balasan. Cinta yang tidak menunggu difahami. Cinta yang tetap ada. Walaupun keletihan semakin berat. Walaupun masa depan semakin kabur. Walaupun jawaban tidak pernah datang. Dia tidak tahu apa akan jadi esok. Tidak tahu siapa akan menggantikan tempatnya. Tidak tahu bagaimana dunia akan melayan anaknya nanti. Tapi malam ini, dia masih di sini, masih duduk, masih berjaga, masih ada. Dan mungkin itu sahaja yang dia mampu beri. Duting Corden. Fasitui, kehadiran yang senyap, yang penat, yang tidak sempurna, dititikan, sitradan dan tintu. Tapi masih penuh dengan cinta yang tidak pernah berhenti, sebuah bilik, cahaya lembut, tidak terang, tidak gelap. Seorang kanak-kanak, duduk diam, mata tidak mencari sesiapa,
seperti tenggelam dalam dunianya sendiri. Di sebelahnya, seorang ayah duduk perlahan, tanpa bunyi, tanpa gerakan yang tergesa. Satu tangannya diletakkan ringan di atas bahu kecil itu, tidak menekan, tidak memaksa, sekadar ada Sien Tichinan Inandan Tuan Tuo. Minit berlalu, atau mungkin lebih lama, masa seperti berhenti di dalam ruang itu. Hei, tiada suara, tiada panggilan nama, tiada soalan. Hanya nafas dua manusia dalam dua dunia yang tidak sepenuhnya bertemu, tapi tidak pernah benar-benar terpisah. Di point. Feed-do. Dan tangan itu masih di situ, tidak bergerak, tidak ditarik semula. Hei Chun-si, seperti satu janji yang tidak pernah dilafazkan, bahwa selagi masih ada ruang, selagi masih ada waktu, Tushdi Tredin. Nabridio, dia akan tetap di situ, dari diam, sikidadan, sititits, menemani sendirisu, sehingga entah bila